Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita pada Allah Azza wa Jal di atas segala nikmat dan rahmatnya ke atas diri kita, dan syukur pada Allah SWT di atas segala perkara dikurniakan ke atas kita, terutamanya kita mampu untuk berada di bulan yang penuh mubarak, yang penuh keberkatan yang mulia, iaitu bulan Ramadan Al-Karim, Ramadan Al-Karim, Ramadan Al-Mubarak. InsyaAllah pada hari ini kita akan membincangkan satu perkara yang berkaitan dengan puasa, dan juga mengenai perkara-perkara hukum hakam mengenai puasa, iaitu mengenai azimah dan juga ruqsah. Dan ruqsah tu kita akan bincang mengenai ruqsah puasa, perkara-perkara yang diberi oleh Allah Ta'ala dari segi hukum hakam Islam mengenai keringanan bagi orang yang berpuasa untuk meninggalkan puasa disebabkan perkara-perkara yang uzur ataupun perkara-perkara yang terdesak. Sebelum kita pergi membincangkan mengenai apa rukhsah dalam puasa, marilah sama-sama kita berkenalan dulu apa itu azimah dan rukhsah. Bagi sesiapa yang pernah mempelajari usul fiqh, ia akan belajar hukum taklifi, dia akan belajar hukum wad'i, dia akan belajar mengenai berbagai-bagai hukum hakam di dalam kaedah usul fiqh. Yang mana kita akan bincang pada hari ini iaitu azimah dan rukhsah. Azimah termasuk azimah ataupun azimah dan rukhsah ni termasuk di kalangan hukum taklifi. Hukum taklifi. Walaupun ada sebahagian ulama kata, ulama usul fiqh, azimah dan rukhsah ni adalah hukum wad'i, tapi paling tepatnya adalah ia termasuk daripada hukum hakam, hukum taklifi, mengenai apa itu azimah dan juga rukhsah. Azimah yang pertama kita nak kenal apa benda azimah. Azimah tu bukan nama seorang, walaupun ada orang perempuan yang bernama Azimah, betul, tapi kita bukan nak bincang tentang nama dia, tapi apa maksud azimah. Azimah dari segi bahasanya kalau kita tengok iaitu tekad yang bulat, tekad yang betul-betul. Itu segi bahasalah, fil lughah. Tetapi dari kaedah usul fiqh, azimah ni secara umum lah, bukan nak beritahu, saya nak beritahu secara terperinci definisi azimah dari segi usul fiqh. Ulama-ulama membahagikan definisi-definisi tertentu pada apa itu maksud azimah. Tapi secara umum adalah azimah adalah perkara yang hukum asal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Taala ataupun disyariatkan pada syariat Islam tanpa ada perkara yang menghalang, sebarang keuzuran ke sebarang perkara kondisi tidak ada menghalang. Hukum asal sembahyang adalah hukum hakam solat wajib. Hukum asal puasa itu wajib dilaksanakan bila bermula tulu'i fajri, apabila bukan tulu'i fajri, apabila terbitnya fajar, sehingga ghurub syams, sehingga terbenamnya matahari. Bermula tulu'i fajri ila ghurub syams, itu adalah perkara yang digelar sebagai berpuasa. Bermula kita menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbitnya fajar sehingga terbenamnya matahari, maka itu hukum asal puasa. Tetapi di dalam hukum asal puasa tu kadang-kadang ada perkara yang menghalang kita untuk tak mampu melaksanakannya dengan sempurna. Maka apabila tak mampu lakukan dengan sempurna, Allah Ta'ala melalui Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberi satu keringanan, rukhsah untuk kita untuk meninggalkan kefarduan puasa tu. Nanti kita akan bincang apa itu rukhsah dalam puasa, insya-Allah. Sebelum tu kita kena faham dulu rukhsah tu apa, azimah tu apa. Azimah ni hukum asal. Hukum asal yang nak tak nak la budda mesti kita kena laksanakan.
kita kena laksanakan. Dalam wajib kena laksana tu, Allah Ta'ala bagi keringanan kepada orang-orang yang ada keuzuran dan sebab-sebab tertentu yang akan kita bincangkan sebentar lagi. Apa maksud rukhsah? Rukhsah ni dari segi bahasanya mudah. Mudah. Kalau bahasa Indonesia panggil gampang. Mudah. Dengan apa? Iaitu dengan apa yang disyariatkan dari pelbagai hukum. Kerana adanya uzur, Allah Ta'ala mempermudahkan untuk kita melaksanakan sesuatu ibadah, sesuatu hukum, kerana kita ada keuzuran, ada uzur. Contohnya solat, wajib kena berdiri, tetapi sebab ada keuzuran, maka dirukhsahkan, diringankan, dimudahkan untuk kita solat dengan cara duduk. Tak mampu duduk, tidur ataupun berbaring, berbaring sebelah kanan tu, maka itu dipanggil rukhsah. Rukhsah yang diringankan kepada seorang hamba mukallaf untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rukhsah ni adalah hukum hakam yang disyariatkan oleh Allah Taala ke atas hamba dia yang ada keuzuran. Apabila hilang saja keuzuran, maka hilanglah rukhsah tu. Apabila dah sihat, dapat dah solat dengan sempurna, berdiri dengan sempurna, qiyam dengan sempurna, maka tak bolehlah kita duduk lagi. Sebab apa? Sebab dah hilang sudah perkara yang dirukhsahkan, yang uzur tadi, diberi keringanan. Apabila dah hilang sahaja penyakit, maka kita kena kembali kepada hukum asal, kena berdiri dengan sempurna ketika solat. Sebab apa? Sebab dah sembuh daripada penyakit. Okey, seterusnya kita bagi mengenai jenis-jenis rukhsah. Rukhsah ni ulama bagi pada 3 perkara. 3 perkara. Yang pertama, rukhsah yang membolehkan yang diharamkan dalam keadaan darurat. Asal hukum perkara itu adalah haram, tetapi sebab dalam keadaan darurat, maka benda itu dibolehkan, mubah. Contohnya, seseorang dipaksa mengucap kalimah kufur. Kalau tak ucapkan, menyebabkan nyawanya melayang, ataupun dibunuh, ataupun dilukai, ataupun diseksa. Maka waktu ni Islam memberi keringanan pada dia, dipanggil rukhsah, untuk dia mengucap kalimah kufur. Itu dibenarkan. Sebab apa? Untuk hifzun nafs, untuk menjaga nyawa dia. Seperti mana kisah Ammar bin Yasir, sahabat Nabi SAW, yang mana dipaksa oleh kaum musyrikin untuk mengucap kalimah kufur dan mendustai Nabi SAW. Jadi kalau dia tak ucapkan, maka menyebabkan dia dibunuh, dia diseksa dan sebagainya. Maka waktu ni sampai sahaja pada Nabi SAW ditanya kepada Ammar bin Yasir, macam mana kondisi kamu ketika itu? Maka kata dia, aku tetap beriman, hati aku beriman ya Rasulullah, hanya mulut aku sahaja mengucap kalimah kufur kerana aku takut dibunuh. Maka keadaan ini dibenarkan dalam Islam, tidak ada masalah. Dipanggil sebagai keringanan ataupun rukhsah. Kalau kita tak buat, menyebabkan nyawa kita melayang, ataupun kita dibunuh, ataupun diseksa. Maka perkara ini dibolehkan walaupun ia asalnya adalah haram. Begitu juga apabila kita dipaksa untuk minum arak. Minum arak, kalau tak minum, maka menyebabkan kita dipukul, dibunuh dan sebagainya. Maka ketika ini diharuskan untuk kita minum arak sekadar yang disuruh itu. Sedangkan orang tu kata, okey, kamu kena minum arak sebotol, kita pun minum 2-3 botol, itu jadi haram lah. Sebab apa? Sebab yang dipaksa untuk minum arak hanya 1 botol sahaja, 1 gelas sahaja. Kita pergi minum lebih daripada itu, maka itu hukumnya haram. Tidak ada rukhsah bagi yang gelas kedua dan ketiga tadi. Yang pertama sahaja. Sebab apa? Sebab arahan orang yang nak bunuh kita itu, dia kata hanya minum segelas sahaja. Kita pergi minum lebih, maka hukum itu kembali kepada hukum asal. Al-khamru adalah haram. Okey, itu yang pertama, kita boleh melakukan perkara yang diharamkan disebabkan darurah. Begitu juga memakan bangkai atau makan makanan haram. Andai kata kita tidak ada apa-apa makanan
sehingga kan menyebabkan berlakunya mudarat kepada badan kita, menyebabkan kesihatan kita merosot, menyebabkan boleh hilangnya nyawa, ketika itu tidak ada makanan melainkan makanan yang haram sahaja. Tak kira lah sama ada arak ke, sama ada babi ke, sama ada bangkai ke, maka waktu tu wajib ke atas kita untuk makan benda tu. Sebab apa? Sebab darurah. Walaupun begitu, kita kena ingat, dalam kita memahami azimah dan juga memahami rukhsah ni, ada certain tempat azimah itu lebih afdal, lebih dituntut berbanding dengan rukhsah, dan ada certain tempat rukhsah itu lebih dituntut. Contohnya kalimatul kufr, kita mengucapkan kalimah kufur seperti mana Ammar bin Yasir tadi, contohnya sahabat Nabi SAW. Apabila kita dipaksa oleh seseorang untuk ucapkan kalimah kufur, maka waktu tu kita ada dua pilihan, sama ada azimah ataupun rukhsah, sama ada kita nak ucap ataupun kita nak tinggalkan. Maka waktu ini ulama nyatakan benda yang melibatkan akidah, contohnya macam tadi kalimah kufur, kalau kita tak ucap kita akan dibunuh. Barang siapa yang mana mengucapkan kalimah kufur sedangkan keadaan hatinya masih beriman, itu dipanggil sebagai rukhsah, maka ia dibolehkan. Tetapi yang lebih afdalnya di sisi Islam adalah kita meninggalkan kalimah kufur tadi. Walaupun dipaksa, walaupun diugut untuk dipenjarakan, diugut untuk dibunuh, tapi kita tetap istiqamah untuk mengucapkan kalimatul haq, kalimah yang benar, iaitu menolak kekufuran, maka itu dipanggil azimah. Ini lebih afdal. Sebab apa? Sebab dia menimbulkan izzah, menimbulkan kebanggaan kepada agama, menyebabkan orang kafir kata, oi hebat dia ni. Tetap istiqamah, tetap dia pada perjuangan, walaupun dibunuh, diugut, langsung tidak gentar dan berpegang teguh dengan akidah Islam. Maka dari segi kalimah kufur ini, lebih afdal kita berpegang kepada azimah walaupun nyawa kita melayang. Berbeza dengan darurah kita makan babi, darurah kita makan bangkai, darurah kita minum arak tadi. Apabila kita tidak ada makanan, menyebabkan kita akan hilang nyawa, timbulnya penyakit sebab terlalu lapar dan berapa lama tak makan. Kalau tak makan, menyebabkan kita mati. Maka ketika ini yang ada hanyalah makanan yang haram sahaja. Yang ada hanyalah bangkai, yang ada hanyalah babi. Makanan-makanan ataupun binatang-binatang yang diharamkan di dalam Islam, itu saja yang ada. Biawak ke monyet ke, itu saja yang ada. Kalau kita tak makan, menyebabkan kita meninggal dunia ataupun mati. Maka waktu ni afdalnya untuk kita mengambil jalan rukhsah. Kita makan makanan yang haram sekadar perlu untuk menyihatkan badan kita dan mengelak kita daripada kematian. Itu sahaja. Bukan makan lebih, untuk mengelak daripada mati ataupun hilangnya nyawa kita. Maka waktu ni afdal kita mengambil jalan rukhsah. Jangan kita nak azimah juga. Tak nak, aku tak nak makan benda yang haram ni. Biarlah. Sebab apa? Biarlah mati pun tak apa. Biarlah mati. Yang penting aku nak istiqamah, tak nak makan. Waktu ni tidak boleh, ataupun sebagian ulama berkata haram kita mengambil jalan azimah. Sebab apa? Sebab menyebabkan kematian, seperti mana membunuh diri. Sebagian ulama kata seperti kita ni membunuh diri, sedangkan ada option benda yang kita boleh makan, walaupun dia haram, tapi di saat itu darurat, maka ia diberi rukhsah. Tapi kita pilih juga jalan azimah, paksa diri untuk tidak makan di atas dasar kita nak melaksanakan azimah, nak istiqamah, tak nak makan benda haram. Maka waktu ni kita dipanggil sebagai orang yang membinasakan diri. Membinasakan diri dalam Islam tak boleh lah, seperti membunuh diri tak boleh. Maka waktu ni rukhsah lebih afdal untuk kita pilih berbanding dengan azimah. Itu yang pertama. Yang kedua, rukhsah yang kedua, iaitu membolehkan meninggalkan yang wajib. Kita boleh tinggalkan benda yang wajib. Contohnya puasa. Dalam puasa kita boleh tinggalkan puasa
disebabkan adanya keuzuran-keuzuran tertentu yang dibolehkan di dalam Islam untuk kita tinggalkan puasa, seperti musafir, seperti sakit, seperti terlalu lapar dan sebagainya. Itu antara jenis rukhsah yang kita akan bincang sekejap lagi. Itu rukhsah yang kedua. Yang ketiga iaitu membenarkan sebahagian akad yang memang diperlukan manusia meskipun tidak berdiri di atas kaedah-kaedah umum. Contohnya kalau kita belajar Kitabul Buyu', bab jual beli, dia ada rukun-rukun dia, baik, mabi' dan sebagainya, akad, ijab kabul dan sebagainya. Jadi dalam kita buat pembelian, contohnya bai'us salam. Bai'us salam ni adalah jual beli tempah. Barang tak ada lagi, kita dah buat akad jual beli. Dari segi hukumnya tak cukup lah, segi rukun jual beli. Tetapi disebabkan zaman sekarang ni dibolehkan benda tu, sebab itu keperluan. Jadi panggil diberi rukhsah untuk kita meninggalkan perkara yang sepatutnya tak lengkap lah jual beli tadi, sebab belum cukup rukun dia. Rukun jual beli tidak, iaitu barang belum ada lagi, tapi kita dah bayar, kita dah buat akad transaksi dan sebagainya, tasarrufat dengan barang-barang yang kita nak beli tadi. Macam jual beli online pun sama, bai'un ta'ati. Bai'un ta'ati ni jual beli hulur dan sebagainya. Jual beli dengan mesin, macam mana kita nak akad? Tidak ada akad. Tidak ada akad. Berbeza dengan bab nikah. Nikah ni sekarang sibuk ataupun gempar dengan isu nikah online ataupun di alam maya ni. Ini perbahasan ulama. Sebahagiannya menyatakan dibolehkan dan sebahagian besarnya kata tidak dibolehkan, bahkan tidak sah nikah online. Itu perbincangan ulama yang mana kita tak nak campur lah. Walaupun dari segi individunya saya sendiri berpegang kepada tidak sah. Jangan tanya kenapa bertentangan dengan ulama tu ulama ni. Ini di atas hujah masing-masing. Hujah masing-masing. Jika kita lebih suka dengan hujah ulama tu, silakan, tapi pastikan kita ada masadir, kita ada bukti-bukti, kita ada fakta-fakta yang sumber-sumber yang jelas untuk kita menyanggah ataupun tidak bersetuju dengan pihak yang lain itu. Walaupun begitu, kita ra'inkan khilaf. Jangan bergaduh benda macam ni. Tetapi walaupun dalam keadaan kita tak perlu bergaduh, kita boleh tunjukkan sebab apa kita bersetuju dengan ulama ni dan kenapa kita tidak bersetuju dengan ulama ni. Tidak ada masalah. Yang penting mesti ada sumber rujukan. Jangan bergaduh kerahking. Kalau kerahking memang kita selalu akan menang, tanpa ada hujah ilmiah. Sebab ada ketaksuban, taksub. Tak boleh, aku kena ikut ni juga, pendapat ni juga aku kena ikut. Buat marilah dalil ke kitab apa sekalipun, aku kata apabila aku dah tulis, aku tak boleh padam. Kalau orang Kelantan kata aku tulis, aku tak boleh robah dah. Jadi itu dipanggil sebagai inab ataupun orang yang keras kepala. Walaupun hujah banyak, walaupun berbagai dalil ada, maka kita tetap mengatakan tak boleh, aku akan ikut juga pendapat aku. Itu dipanggil sebagai taksub. Jadi dalam Islam tidak dibenarkan taksub ni. Tak dibenarkan. Kita sebagai orang Islam ni berdiri di atas hujah. Kalau kalian rasa hujah kalian tepat dan betul, silakan. Yang penting dua-dua ada hujah. Dan yang ketiga, jangan bergaduh. Buang masa je kita bergaduh. Banyak lagi benda isu yang besar yang perlu kita bersepakat ataupun berpadu untuk menyelesaikannya. Ulama bincang benda tu, biarkan. Itu kapasiti mereka untuk memahami hukum hakam. Ada sebahagian kata tidak sah, ada sebahagian kata sah. Mereka semua tu ada dalil-dalil yang kukuh, ada sebab-sebab yang kukuh. Jadi kita orang awam ni yang bukan ulama ni, tak payahlah nak jadi taksub sangat. Taksub kepada guru kita, taksub kepada orang yang kita setuju dengan pendapat, tak perlu. Kita hanya ra'inkan. Nak pegang yang mana-mana, itu hak peribadi kita sendiri. Okey, itu adalah tiga contoh, tiga jenis-jenis rukhsah. Jadi hukum rukhsah tadi seperti mana yang kita maklum, ada kadang-kadang dia adalah perlu ataupun lebih afdal daripada azimah, dan kadang-kadang azimah itu lebih afdal daripada rukhsah.
Okey, itu yang nak kita bincang pada hari ini. Seterusnya kita masuk rukhsah puasa. Banyak lagi dalam ibadat lain tentang solat ke sebagainya, ada rukhsah tertentu. Tapi hari ini kita tak nak bincang mengenai solat, kita nak bincang bab puasa ni. Okey, di antara rukhsah puasa, kita dibenarkan untuk berbuka puasa apabila kita ni sakit. Sakit dibenarkan untuk kita berbuka puasa. Yang kedua, kita akan bincang detail nanti sakit macam mana. Yang kedua, kita dibenarkan untuk tidak berpuasa apabila kita bermusafir. Bermusafir macam mana? Bermusafir melebihi 2 marhalah. Apabila kita bermusafir melebihi 2 marhalah, 2 marhalah ni banyak, jarak dia lebih kurang kalau kita tengok dalam kitab Dr. Wahbah Al-Zuhaili, 85 km. Bukan 80 km tapi lebih. Apabila kita bermusafir lebih 80 km, maka waktu ni kita dibenarkan untuk berbuka puasa, dipanggil rukhsah. Walaupun demikian, sebahagian ulama kata di dalam perjalanan kita melebihi 2 marhalah itu tanpa ada gangguan, tidak ada keuzuran langsung, maka afdalnya untuk kita teruskan puasa kita. Teruskan puasa sebab tak meletihkan. Contohnya bermusafir dengan flight, naik kapal terbang. Naik kapal terbang daripada Sarawak, Kuching pergi ke Kelantan contohnya dalam 2 jam. Sedangkan dalam musafir itu kita tidak langsung ada kesusahan. Tidak ada kesusahan. Tidak ada keuzuran langsung. Maka waktu ni afdalnya untuk kita teruskan berpuasa. Jika kita nak berbuka puasa juga tidak ada masalah, dibenarkan sebab kita telah cukup syarat bermusafir melebihi 2 marhalah. Tetapi kalaulah sebaiknya kita teruskan puasa. Sebab apa? Sebab tidak ada keuzuran. Nak berbuka juga dibenarkan sebab kita telah cukup syarat rukhsah untuk berbuka puasa. Itu dari segi musafir. Okey, panjanglah perbincangan dia macam mana sebahagian ulama kata dalam perjalanan tu kita tidak ada keuzuran, kesusahan, maka kita diberi kelonggaran, macam-macam lah. Tapi secara umumnya sebegitu. Jika tidak ada masalah, tidak ada keuzuran, tidak ada kesusahan ketika kita melaksanakan puasa dan kita melakukan perjalanan safar melebihi 2 marhalah, maka waktu tu kita afdalnya untuk teruskan puasa. Jika nak buka puasa juga dibenarkan sebab kita telah cukup syarat untuk mendapat rukhsah berbuka puasa. Okey. Yang seterusnya di antara rukhsah puasa selain daripada sakit, selain daripada musafir, apa lagi rukhsah puasa? Sakit, musafir. Lepas tu yang kita akan bincang nanti iaitu orang yang sakit. Orang sakit menderita sakit ketika puasa ni banyak, terutamanya pada hari inilah. Pada hari ini macam-macam penyakit timbul, penyakit kecil manis ke, jantung ke, yang mana mereka ni susah untuk berpuasa. Yang seterusnya puasa wanita yang haid nifas. Itu memang keuzuran lah yang tak boleh mereka laksanakan sebab ada uzur-uzur yang menghalang mereka untuk berpuasa. Okey, kita akan bincang mengenai sakitnya seseorang yang boleh dibenarkan untuk mereka berbuka puasa. Okey. Yang pertamanya, kalau kita tengok hari ini, penyakit yang dibenarkan untuk berbuka puasa itu, penyakit itu andai kata menimpa diri kita menyebabkan berlakunya mudarrah yang besar sehingga lebih sakit itu makin lebih sakit, maka waktu ni kita dibenarkan untuk berbuka puasa. Berbuka puasa. Contohnya orang yang mengalami kencing manis tahap yang tinggi kena cucuk insulin, dan doktor nasihatkan, atas nasihat doktor, insulin tu kena cucuk tak boleh waktu malam, kena waktu siang juga, ikut jadual dia. Maka waktu ni orang ni tak boleh untuk laksanakan puasa. Tetapi ingat, apabila dia sembuh, dia kena
qada balik. Qada balik lah kalau sembuh. Kalau tak sembuh, dia kena bayar fidyah. Bayar fidyah kalau dia dianggap sebagai sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Okey, di antara ruqsah dalam perubatan, ruqsah puasa ni yang diringankan, dan sebahagian ulama kata tak batal puasa. Sebahagian ulama kata ada perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa jika kita lakukan. Di antaranya adalah seseorang yang dimasukkan kamera kecil di dalam dubur dia ke, dan saluran kemaluan dia ke, maka dibincangkan oleh ulama benda ini tidak membatalkan puasa. Sebab bukan dia masukkan makanan, tapi dia masukkan kamera untuk cek penyakit-penyakit dalam saluran-saluran tertentu. Maka ketika ini tidak membatalkan puasa. Seterusnya, kita menggunakan ubat titis mata. Guna air mor ke, titis pada mata kita, maka waktu ini juga tidak memberi kesan apa-apa pada puasa kita. Maksudnya tidak membatalkan puasa. Boleh guna. Yang seterusnya, memasukkan CBD, tiup air kencing, ke saluran kencing lelaki atau perempuan. Juga tidak membatalkan puasa juga. Dan suntikan melalui kulit, injek melalui kulit, otot dan sendi, pembuluh darah, tidak membatalkan puasa kecuali suntikan itu memberi kita tenaga, menyebabkan rasa kenyang ataupun rasa bertenaga, maka ia membatalkan puasa. Seterusnya, penderma ataupun orang yang menerima darah. Kita pergi hospital, derma darah kita, tidak membatalkan puasa. Ataupun kita dimasukkan darah pada badan kita, pemindahan darah juga tidak membatalkan puasa. Oksigen dan gas bius pun tak batal puasa lah. Kalau kita perlukan pernafasan guna oksigen hospital, tidak batalkan puasa. Mengambil sampel darah untuk ujian makmal pun tidak membatalkan puasa. Seterusnya, pemeriksaan per rectum, menggunakan jari untuk memeriksa lubang dubur ataupun vagina, kemaluan perempuan, pun tidak membatalkan puasa. Right tube, dimasukkan ke dalam hidung sehingga ke dalam mulut, juga ulama kata tidak membatalkan puasa. Inhaler ni sebahagian ulama kata batal puasa, dan sebahagian ulama kata tidak batal puasa. Dan hujah bagi ulama menyatakan tidak batal puasa adalah inhaler ni adalah untuk orang yang penyakit asma, yang mana tidak dimasukkan benda tu ke dalam perut, hanya membuka saluran pernafasan pada paru-paru sahaja. Jadi ulama yang berpegang pendapat macam ni, dia kata tak batal puasa lah. Dia tak sampai kepada maidah, tak sampai kepada maidah ni, ruan maidah ni pemakanan, dia hanya sampai di paru-paru, tak sampai di perut, tak sampai di usus, maka tidak membatalkan puasa. Walaupun begitu, ada sebahagian ulama kata membatalkan puasa. Kalau benda ni kalau kita tak buat, maka menyebabkan tidak ada apa-apa, maka elakkanlah. Kalau darurat sangat-sangat, kena gunalah inhaler ni, sebab dia menyebabkan kesakitan yang lebih lagi apabila kita tidak menggunakan perkara ini. Sebagai ulama kata, kalau guna inhaler juga batal puasa dan wajib kena qada. Itu antara khilaf para ulama mengenai inhaler ni. Walaupun sebahagiannya kata tidak ada masalah, boleh guna inhaler walaupun bulan puasa tanpa membatalkan puasa kita. Yang seterusnya, membasuh mulut. Basuh mulut, kita berkomor dengan syarat perkara tu ataupun air yang kita berkomor tu tak masuk ke dalam perut. Kalau masuk dalam perut, batal lah puasa. Waktu kita berwuduk, kita berkomor, waktu tu jangan sampai air masuk ke dalam ke dalam perut. Kalau masuk sampai ke dalam, maka ia membatalkan puasa. Oleh itu, waktu kita nak berwuduk berpada-pada, jangan sampai menyebabkan air itu masuk ke dalam saluran perut kita, saluran tekak sampai ke perut, ia menyebabkan batalnya puasa kita. Begitu juga makanan, sisa-sisa makanan yang terlekat pada celah-celah gigi kita,
gigi kita ni ada gigi berlubang ke sebagainya. Bila kita lepas sahur tu terus cuci gigi, guna penyukir gigi, mana-mana makanan yang terlekat pada gigi kita tu, okey, kita buang semua. Sebab apa? Sebab selepas saja terbitnya fajar, bermulanya puasa, masih ada lagi makanan di celah gigi kita. Dengan itu makanan tu masuk ke dalam perut kita, maka batal puasa. Pastikan lepas sahur tu cuci betul-betul, cukir gigi kita, segala sisa-sisa makanan pastikan tidak ada. Kalau ada juga, kita telan, habislah puasa kita, rugi sahaja. Sebab itu memang menyebabkan batalnya puasa. Okey, soalan mengenai macam mana orang yang penyakit diabetes ataupun kencing manis yang menggunakan insulin. Okey, insulin ni ada yang kena 3 kali suntikan, ada yang 2 kali suntikan. Jadi dinyatakan, ada sebahagian ulama kata, bahagian hospital, doktor kata 2 dos insulin yang bertindak segera dipanggil short acting sebelum bersahur dan ketika berbuka. 1 dos lagi bertindak lama dipanggil intermediate acting sebelum tidur. Ini adalah jadual yang diatur oleh doktor bagi orang penyakit diabetes untuk melakukan puasa. Tetapi ingat, kalau doktor kata nak tak nak mesti kena cucuk pada siang hari juga, maka waktu ni kita tak dapat elak, kita kena ikut arahan doktor. Sebab doktor lebih tahu mengenai kesihatan. Kalau kita tak buat menyebabkan berlaku mudarah ataupun lebih menyebabkan kesakitan berlaku, waktu ni kita diberi rukhsah untuk kita membuka puasa. Yang seterusnya ada yang cucuk 2 kali suntikan, iaitu 1 dos insulin yang dicampur premix ketika berbuka, 1 dos lagi bertindak segera sebelum bersahur. Ini adalah di atas nasihat doktor. Tak boleh kita sebarang untuk buat perancangan sendiri. Pastikan dapat arahan jelas daripada doktor. Persoalan tentang perbidanan ataupun sakit puan. Adakah keluar air ketuban membatalkan puasa? Air ketuban bagi orang mengandung lah. Jawapannya tidak sah berpuasa jika wanita mengalami haid ataupun nifas. Adapun air ketuban dipanggil show expartum hemorrhage adalah bukan darah haid atau nifas, maka ia tidak membatalkan puasa. Batal puasa bagi orang yang mengalami haid dan nifas sahaja. Itu maklumlah. Tapi air ketuban tu tidak membatalkan puasa. Semasa dalam proses melahirkan, pesakit diberikan IV pitocin, dimasukkan bersama cecair untuk merangsang kontraksi. Ini orang mengandung nak bersalin, doktor masukkan IC pitocin. Jawapan dia macam mana? Merujuk kepada penerangan di atas, jika cecair yang dimasukkan boleh memberi tenaga kepada pesakit, maka batallah puasa tersebut. Jika tidak ada apa-apa, maka ia tidak membatalkan puasa. Seterusnya, adakah batal puasa jika dimasukkan ubat untuk mempercepatkan proses bersalin? Jawapan dia tidak membatalkan puasa. Kerana mengikut jumhur ulama, yang membatalkan puasa ialah memasukkan makanan ataupun minuman ke dalam salur pemakanan ataupun perut. Maka tidak batal puasa. Haid tak teratur itu kita kena fahamlah. Haid tak teratur, kita tahu dah. Tempoh haid yang lama bagi mazhab Syafi'i 15 hari. Teratur ke tak teratur ke, keluar darah selagi mana tidak melebihi 15 hari, maka itu dikira haid. Kalau lebih daripada 15 hari, itu dipanggil istihadah. Apabila lebih daripada 15 hari keluar juga darah, maka itu maksudnya kita kena melaksanakan puasa kerana ia bukan lagi darah haid, tapi darah istihadah. Darah istihadah ni walaupun keluar, ia tetap kita wajib untuk melaksanakan puasa. Bila darah istihadah keluar? Selepas 15 hari darah keluar. Sebab 15 hari itu adalah tempoh darah haid. Bagi mazhab kita, Imam Syafi'i, 15 hari adalah fatrah darah haid. Selepas saja 15 hari, maka itu dipanggil sebagai darah istihadah, darah penyakit. Dan waktu ni kita wajib berpuasa. Wajib berpuasa walaupun masih lagi keluar darah. Sebab darah yang keluar itu adalah darah istihadah, bukan darah haid. Okey. Panduan asas ibu mengandung untuk berbuka puasa. Pertama sekali,
ibu mengandung dibenarkan untuk berbuka puasa apabila mengalami beberapa gejala. Di antara gejala yang telah dinasihati oleh doktor, apabila mengalami perkara ini, maka ibu mengandung boleh berbuka puasa. Yang pertama, berasa pening, lelah, rasa nak pitang setelah berehat dalam 30 minit. Dibenarkan untuk dia berbuka puasa. Yang kedua adalah terlampau haus, dahaga sangat-sangat, ibu mengandung. Yang ketiga, pergerakan bayi kurang, terutama kandungan lebih daripada 30 minggu. Bayi dan perut dia tu kurang bergerak. Apa waktu ni kena makan lah. Jangan duk tahan-tahan juga. Dia menyebabkan kesan kepada bayi tadi. Kena makan. Sebab apa? Sebab bayi tak bergerak ni, sedangkan umur usia dia mengandung dah sampai 30 minggu ni, bahaya. Sebab tu doktor ke nurse ke akan nasihatkan ibu mengandung, jika bayi kurang bergerak, maka kena makan waktu ni, kena buka puasa juga. Seterusnya, tiada pertambahan berat badan ataupun mengalami kekurangan berat badan, kena buka puasa. Seterusnya, demam ataupun sakit yang memerlukan rawatan dibenarkan juga, diberi rukhsah untuk ibu mengandung seperti ini untuk berbuka puasa. Ibu mengandung yang tidak disarankan berpuasa, tak disarankan puasa, jangan puasa terus. Yang tadi disarankan untuk berbuka puasa apabila mengalami beberapa gejala yang kita telah sebut sebentar tadi. Yang ni tidak disarankan oleh doktor untuk berpuasa. Siapa? Iaitu ibu mengandung yang ada diabetes, kencing manis. Kencing manis semasa mengandung tak dibenarkan. Sebab apa? Sebab komplikasi berbahaya terhadap bayi boleh berlaku pada ibu yang mengalami kekurangan gula dalam darah. Tak boleh. Kesan besar pada bayi tadi. Yang seterusnya, doktor tak bagi puasa orang yang mengalami penyakit darah tinggi, hypertensive disorder in pregnancy, tak dibenarkan, iaitu orang yang mengalami darah tinggi semasa mengandung. Seterusnya, kandungan lebih daripada seorang, mengandung anak kembar, maka doktor tak bagi puasa sebab dia telah mengalami multiple pregnancy, iaitu mengandung lebih pada seorang, maksudnya kembar lah. Yang seterusnya, pesakit perubatan yang kronik, contohnya pesakit ni ataupun ibu mengandung ni yang mengalami penyakit hati atau buah pinggang, chronic medical disease, liver ataupun kidney, tak boleh untuk kita meneruskan puasa, kena buka puasa sebab dia ada komplikasi kepada kesihatan. Kemudian ibu yang mengalami kandungan yang bayi kecil, IUGR, ataupun air ketumbar ni tak banyak, kurang air ketumbar dalam perut dia, dalam kandungan dia, maka ini juga di antara gejala yang tidak dibenarkan untuk berpuasa bagi ibu mengandung sebegini. Yang seterusnya, risiko bersalin tak cukup bulan. Ibu mengandung, risiko dia yang tak cukup bulan ni memang kena buka puasa. Sebab apabila dia berpuasa juga, dia mengalami kesan yang besar pada kesihatan dia dan bayi dia. Ini atas nasihat doktor lah. Inilah rukhsah yang dibenarkan bagi orang yang mengandung ataupun orang sakit jantung ke, sakit darah tinggi, kencing manis yang terlampau, yang tahap yang dah tinggi, tahap 4 dah, stage 4 dah, menyebabkan kena cucuk insulin dan sebagainya. Waktu ni, andai katalah mereka pesakit ini tidak ada harapan sembuh, maka dia tak perlulah nak qada. Tak perlu nak qada lah. Sebab apa? Sebab dia memang tidak ada harapan untuk sembuh. Kalau ada harapan untuk sembuh, dia wajib kena qada baliklah. Itu di antara benda yang dirukhsahkan ataupun diringankan, dimudahkan oleh syarak bagi orang yang berpuasa. Sebab itulah kita kena betul-betul faham bahawasanya Islam ini adalah satu agama yang begitu fleksibel, tidak memaksa. Apabila kata A tak boleh, tak ada. Islam ni fleksibel. Ada kadang-kadang kita dibenarkan untuk
tidak melakukan perkara yang diwajibkan disebabkan ada ma'zurah, ada keuzuran. Inilah dipanggil rukhsah. Dan saat begini rukhsah lebih afdal. Di saat sakit-sakit macam ni, rukhsah lebih afdal untuk kita amalkan berbanding dengan azimah. Kalau kita buat juga azimah, menyebabkan cepat nyawa kita tercabut. Memanglah mati ke semua ni adalah daripada Allah Ta'ala. Walaupun begitu, kita kena memuliakan nyawa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Nyawa ini adalah pinjaman daripada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala suruh kita jaga nyawa kita. Jangan kita sebarang saja. Tak apa, aku sanggup puasa. Mati pun tak apa, mati fi sabilillah. Tak ada. Ada benda yang mana kita boleh mati fi sabilillah, dan ada benda yang mana Allah Ta'ala suruh kita jaga nyawa. Jangan kita bunuh diri. Kita dah tahu dah benda ni menyebabkan kita makin sakit dan boleh menyebabkan kematian. Kita buat juga. Maka ini adalah dilarang sama sekali dalam agama kita Islam. Dilarang. Jangan kita buat hukum hakam sendiri. Ulama telah atur cantik-cantik dah. Siap buat satu bab dalam hukum usul fiqh, dalam buku usul fiqh, kaedah usul fiqh, iaitu azimah dan rukhsah. Untuk kita fahami kaedah ataupun cara pemikiran yang begitu reasonable. Jangan kita hanya pemikiran sahala. Mesti wajib kena buat. Tak ada. Kita, Islam ni adalah satu agama yang begitu anjal, begitu cantik. Bukan semua kita kena buat, walaupun dalam keadaan darurat. Tak ada. Ada yang kita kena buat, ada yang kita tak perlu buat. Dan yang terakhir sekali untuk pembicaraan ringkas kita pada hari ini, iaitu bagaimana dengan qada dan fidyah untuk orang yang tidak berpuasa kerana sakit. Okey, yang pertama, orang yang sakit yang ada harapan untuk sembuh, maka ia wajib qada puasa apabila sembuh. Orang sakit yang ada harapan untuk sembuh, dia wajib qada puasa dia apabila dia sembuh. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang tidak berkemampuan ataupun terlalu tua untuk qada puasa, maka orang ni tak wajib puasa dan dia perlu membayar fidyah apabila sembuh. Perlu bayar fidyah apabila sembuh. Yang ketiga, orang yang tiada harapan sembuh, maka orang ni tidak wajib berpuasa. Sekiranya meninggal dunia sebelum sembuh, maka tidak diwajibkan untuk dia bayar fidyah. Siapa? Orang yang tidak ada harapan untuk sembuh daripada penyakit yang dia alami. Itulah di antara benda rukhsah puasa. Banyak lagi sebenarnya yang dibincangkan oleh para ulama, para ahli medik ataupun ahli perubatan mengenai keringanan bagi orang yang ada gejala-gejala ataupun sakit-sakit yang menyebabkan boleh untuk dia buka puasa. Itu dipanggil rukhsah dalam kita menghadapi bulan Ramadan ini. Jadi apabila doktor dah sahkan kita perlu untuk berbuka puasa, maka waktu ni kita wajib kena buka puasa. Sebab apa? Untuk melihara nyawa kita. Begitu juga gastrik dan sebagainya lah. Banyak lagi lah penyakit-penyakit lain yang perlu kita fahami bahawasanya Islam memberi kita keringanan. Keringanan untuk tidak melakukan ibadat puasa kerana ada keuzuran-keuzuran sebab-sebab tertentu. Bukan maksudnya kita tinggal terus, tak. Tapi sebab ada uzur. Nak buat macam mana? Nak buat macam mana sebab ada uzur. Begitu juga dalam bab-bab lain lah. InsyaAllah kita akan bincang lebih panjang lagi. Bab rukhsah, bab azimah dalam ibadat-ibadat lain. Dalam ibadat haji ke, dalam bab jihad ke, dalam bab-bab lain, bab kehidupan kita berbuyuk, bab jual beli, yang mana banyak diberi rukhsah walaupun segi hakikatnya tidak cukup syarat, tidak cukup rukun yang lengkap dalam Islam. Tapi disebabkan benda tu adalah benda yang menyusahkan, maka Islam memberi kita satu keringanan dengan kaedah rukhsah. InsyaAllah yang baik daripada Allah Ta'ala, yang tak baik daripada diri saya sendiri. Semoga memberi kebaikan pada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.